Jika seorang telah meninggal dunia tetapi gambar atau video aibnya, video aib, apa tu maksud video aib? Masih disebarkan. Oh, maksudnya video aib tu maksud apabila seorang tu dia buat video ataupun gambar, kadang-kadang yang dia buat tu contoh dedah aurat ke apa ke, buat dosa-dosa, maka kalau dia buat video tu orang nak tengok berdosa lah. Okey, faham? Berdosa, itu maksud aib tadi. Gambar atau video aibnya masih disebarkan. Oh, okey. Dosa masih ditanggung oleh si mati atau si penyebar, atau kedua-duanya sekali. Dan begitu juga sebaliknya, jika petikan ayat-ayat atau video kata-kata hikmah masih disebarkan pahala kepada si mati atau si penyebar atau kedua-duanya. Yang pertama, macam mana kalau dia ada buat dosa, dia videokan dan dia gambarkan, takat gambar, kemudian disebarkan. Okey. Kat sini panjang juga sebenarnya. Allah. Macam mana nak jawab? Kita ambil ni dulu. Kita ambil kata-kata ni. Kata-kata hikmah ni. Dia ada buat petikan ayat-ayat Quran, dia sebarkan. Kata-kata hikmah, kata-kata yang baik dia sebarkan, nasihat-nasihat dalam bentuk tulisan dia sebarkan. Okey, di media sosial. Dia sebarkan dalam bentuk video ataupun dalam bentuk gambar, kemudian disebarkan. Dan dia mati. Maka bila dia mati, adakah video tadi yang baik-baik tadi dan gambar-gambar yang baik-baik, tulisan-tulisan yang baik-baik, dia masih lagi terima sahamnya? Jika orang tengok, orang sebar dan orang manfaatkan, ya, dia terima kebaikan tu walaupun dia dah mati. Orang yang sebarkan balik dapat pahala juga. Tuan asal yang dah meninggal pun dapat pahala juga. Orang yang menyebarkan, sebar, share dapat pahala juga. Jika dengan share tadi orang ambil manfaat, maka yang dapat pahala tuan asal yang dah meninggal dan yang menyebarkan dapat pahala, sebab benda tu benda baik. Okey, itu satu. Kalau benda tu benda tak baik, contohnya benda jahat, kita terbalikkan cerita tadi. Contohnya tadi tulisan perkataan yang baik-baik, ni perkataan jahat-jahat. Contohnya dia bagi nasihat yang jahat. Kita ni hidup sekali je. Dia buat tulis gitu. Jadi jangan cepat sangat duk bertaubat ni. Buat semua maksiat dulu. Dia kata semua maksiat, nanti tua-tua baru bertaubat. Ini tak, awal-awal lagi dah bertaubat. Awal-awal lagi dah baik. Bila tua-tua teringin nak buat maksiat tu, teringin nak buat maksiat ni. Jadi muda-muda ni buat maksiat banyak-banyak. Buat semua dosa yang boleh buat. Kemudian agak-agak dah umur 40-50 bertaubat. Tu disebarkan. Sama ada video ataupun tulisan begitu. Lawanlah yang tadi. Yang tadi yang baik-baik, ini yang jahat-jahat, nasihat yang jahat-jahat. Maka disebarkan. Adakah yang lepas tu dia mati? Adakah dia dapat dosa? Ya, walaupun dia dah mati, dia dapat dosa jariah. Orang yang menyebarkan lagi walaupun dia dah mati ni dapat dosa juga, dapat saham juga. Dia dalam kubur, duduk dia kena palu, duduk kena seksa, dosa dapat juga sebab dia sebarkan kejahatan-kejahatan. Dia sebarkan cara nak merompak rumah orang, cara nak buat sihir. Dia sebarkan itu. Dia dah mati dah. Maka orang duk amalkan sihir tadi dengan sebab disebar-sebarkan tadi. Maka dia dapat dosa dalam kubur. Dia kena seksa dalam kubur. Orang yang sebarkan pun dapat saham sekali, orang yang amal pun dapat saham sekali, saham dosa. Okay. Itu perbuatan tu dosa lah. Nasihat, bukan nasihat lah, kata-kata dosa dan sebagainya. Soalannya, macam mana kalau dia tu bukan dosa? Kalau ianya bukan dosa, kalau ianya bukan dosa, perkara yang harus sahaja, maka tak dapatlah dosa sebab perkara tu harus. Contohnya, dia joget, lelaki berjoget dalam TikTok. Joget, lelaki berjoget, kadang-kadang harus, kadang-kadang makruh. Lelaki berjoget, pakai sempurna lah, bukan buka aurat, tak adalah, joget. Benda tu harus, kadang-kadang makruh. Contohnya ada, saya tengok video tu, budak duk berjoget, taklah budak sangat,
Duk joget biasa-biasa je, bukan joget sungguh-sungguh kan, joget slow-slow gitu je. Kejap dia punya baju bertukar. Dia ada 5 orang, dia buat 5 6 orang. Dia buat gambar dia, video dia semua dia edit macam mana. Lepas tu adalah lagu dia, bukan lagu, muzik, apa benda tah, muzik lagu ada. Dia pun joget. Lepas tu dia pun pusing ke belakang, baju ni pula duduk kat depan. Baju hijau pergi ke depan. Dia joget, lepas tu baju belakang, hijau duduk kat belakang pula, pergi depan. Siapa faham lah saya nak cerita apa. Point dia kat sini, apa hukumnya tu? Berjoget begitu, ada lagu, joget, lepas tu baju bertukar, jadi warna lain. Siapa tahu-tahulah, siapa tak tahu, tak tahulah. Tak kisahlah, yang penting video lelaki berjoget. Apa hukumnya? Harus, paling teruk pun makruh. Tak jadi haram. Harus, maksudnya tak dapat apa-apa, pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat, ataupun mungkin juga makruh. Bergantunglah. Saya rasa video tu harus je, tak sampai tahap makruh. Okay. Disebar-sebarkan. Maka tak dapat apalah. Dia tu mati, dia sebar-sebarkan. Tak dapat apalah sebab benda tu harus. Itulah hukum ni. Jika ianya haram, maka haram lah. Jika ianya haramlah disebarkan dan saham tetap ada. Tetap ada walaupun dah mati. Kalau ianya benda baik, walaupun dah mati tetap ada sahamnya dan orang menyebar pun dapat saham dan berterusanlah. Cuma kalau hati-hatilah juga kita nak kata macam dosa yang orang biasa banyak tersalah faham. Macam mana? Macam dedah aurat. Dedah aurat. Dia dedah aurat dekat dalam media sosial, dia dedah gambar ataupun video. Dosa? Jadi kalau dedah aurat, gambar ataupun video, maka orang tengok berdosa. Jika berdosa, maka berdosalah. Walaupun dia dah mati, maka berdosalah yang orang nak sebar. Jika yang dia dedah aurat tadi, video ataupun gambar, tak berdosa, kemudian dia mati, orang sebar-sebar, tak berdosa. Jadi satu persoalan, dedah aurat dekat media sosial tak berdosa ke? Saya nak jawab, takut jadi kontroversi pula. Cuma saya jawab gitu lah. Jadi saya sebut gitu lah. Kalau dia sebarkan ajaran sesat, dan memang ajaran tu sesat lah, dan dia mati, orang duk sebar-sebar video sesat dia tadi tu, dia dapatlah dosa, saham. Sebab bila ajaran sesat, dia sebarkan ajaran sesat, memang berdosa. Tapi kalau dia menyanyi, dia buka aurat dalam gambar ataupun video, walaupun dia dah aurat, maka macam mana nak cakap, belum tentu berdosa. Gitulah. Orang yang ikut pengajian saya rasa saya dah sebut 2-3 kali dalam bab ni, bab aurat ni, aurat yang bukan tengok direct. Jadi saya jawab gitulah. Jika perbuatan itu berdosa, mendedahkan aurat, menyanyi sebagainya, dan disebarkan lepas dia mati, maka berdosalah dia dalam kubur. Kalau perbuatan mendedahkan aurat dan menyanyi tadi tak berdosa, di media sosial tak berdosa, orang sebar pun dia pun tak berdosa lah. Kecuali macam dia joget yang perempuan berjoget yang menggairahkan, itu confirm dah berdosa. Maka orang sebar lepas dia meninggal, dosa terus. Gitulah.